Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan sebuah kitab yang bertajuk Safinatus Salah, Safinatu As-Salah. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang keempat, hadirin dan hadirat, pada huraian dan syarahan kita ke atas kitab kita ini. Dan pada bulan yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan pembahagian najis, pembahagian najis. Dan sebelum pembahagian najis, kita membahaskan berkenaan dengan bahagian-bahagian air atau pembahagian air, hadirin sidang jemaah. Dan kita katakan bahawasanya air ini ia terbahagi kepada 4 bahagian dan 4 pecahan. Yang pertamanya adalah sifatnya suci dan menyucikan, suci dan menyucikan. Dan air yang sifatnya suci dan menyucikan ini namanya adalah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Dan disebut oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, air mutlak ini terbahagi kepada 7, terbahagi kepada 7. Yang pertamanya adalah air hujan, yang keduanya air laut, ketiganya air sungai, yang keempatnya air salji, yang kelimanya perigi, yang keenamnya air embun, dan yang ketujuhnya al-ma'ul ain, air mata air, hadirin sidang jemaah. Jadi ketujuh-tujuh ini namanya adalah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Sifatnya adalah suci dan menyucikan. Manakala bahagian yang kedua daripada bahagian air atau jenis-jenis air adalah sifatnya suci tetapi tidak menyucikan. Ia suci tetapi tidak menyucikan. Air yang suci dan tidak menyucikan ini, ataupun kita kata yang kedua kalau ikut kepada turutan kitab, air yang suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan, iaitu air musyammas. Ini pecahan yang kedua. Air musyammas, ia suci dan ia menyucikan, tetapi penggunaannya adalah makruh. Kerana sebagaimana kata al-Imam Syafi'i, penggunaan air musyammas boleh menyebabkan penyakit sopak pada kulit, boleh menyebabkan penyakit sopak pada kulit. Dan air musyammas adalah air yang terdedah kepada panas matahari. Air musyammas ini adalah air yang terdedah kepada panas matahari yang begitu kuat sebenarnya, sehingga kalau kita guna air tersebut pada badan kita, kulit kita boleh kena penyakit sopak, hadirin sidang jemaah. Dan atas sebab itulah Imam Syafi'i memakruhkan penggunaan air musyammas. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah yang saya sebutkan sebentar tadi, air yang sifatnya suci dan tetapi dia tidak menyucikan, suci tetapi tidak menyucikan. Dan para ulama kita menyebut suci tetapi tidak menyucikan ini terpecah kepada 2 jenis. Yang pertamanya disebut sebagai air musta'mal, air musta'mal.
Air musta'mal adalah saki-baki atau lebihan air yang kita telah gunakan untuk bersuci. Contoh, kita ambil wuduk, maka saki-baki air yang jatuh di atas laluan tempat wuduk itu, maka itu adalah air yang telah digunakan. Dan perkataan telah digunakan dalam bahasa Arab namanya musta'mal. Musta'mal ni maksud dia telah digunakan. Jadi air yang telah digunakan, ia suci tetapi ia tidak menyucikan. Maka dalam mazhab Syafi'i ini tak boleh kita nak ambil wuduk dengan air yang kita dah pakai. Tak boleh kita nak bersuci, mengangkat hadas kecil ke hadas besar ke dengan air yang kita telah guna pakai, kerana sifat dia suci tetapi tidak menyucikan. Manakala pecahan yang kedua daripada air yang suci tetapi tidak menyucikan adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang mengubah sifat air. Air yang bercampur dengan sesuatu yang mengubah sifat air. Dan sifat air ni ada tiga, hadirin dan hadirat. Sifat air ni ada tiga, iaitu warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Jadi kalau air itu dia bercampur dengan sesuatu yang mengubah sifat air, iaitu salah satu daripada sifat dia, bau ke, warna ke, rasa ke, maka ia adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kita ambil contoh yang mudah, hadirin sidang jemaah. Air yang asalnya warna putih, air mutlak sebagai contoh, kemudian kita masukkan kordial minuman seperti sirap ataupun orange ataupun kopi dan seumpamanya, maka bila masuknya bahan-bahan ini ke dalam air tersebut, air itu dah berubah sifat dia. Maknanya dia dah jadi air kopi sebagai contoh, dia dah jadi air sirap, dia dah jadi air orange. Maka kita tak boleh nak gunakan ia untuk bersuci, kerana ia suci untuk diminum tetapi ia tidak menyucikan untuk mengangkat hadas sebagai contoh. Jadi ini sifat air yang suci tetapi dia tidak menyucikan. Itu bahagian yang ketiga daripada bahagian-bahagian air. Manakala bahagian yang keempat adalah yang disifatkan sebagai air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis, yang ini memang tidak menyucikan. Yang ini memang tidak menyucikan. Tetapi kata para ulama, air yang bercampur dengan najis ini, dia menjadi najis ataupun dia menjadi tidak suci hanyalah sekiranya kuantiti air ini kurang daripada 2 kullah. Kurang daripada 2 kullah. Tetapi kalau air tersebut kuantitinya banyak, melebihi daripada 2 kullah, maka najis masuk ke dalam air tersebut, air itu kekal suci dan menyucikan. Air itu kekal suci dan menyucikan. Contoh, kita kata jumlah air yang berada di dalam sungai, yang ini memang sah-sah lebih daripada 2 kullah. Dan para ulama kita menyatakan bahawasanya 2 kullah itu pada hari ini, pada perkiraan semasa, adalah bersamaan dengan 216 liter. 216 liter, hadirin sidang jemaah. Jadi 1 kullah tu bahagi 2 lah. 216 kalau bahagi 2 mungkin 108 liter. Jadi kalau 2 kullah lebih ke atas, maknanya 216 liter ke atas, hadirin sidang jemaah. Ini sebahagian pandangan para ulama. Lebih daripada 216 liter air, maka air itu kalau najis masuk ke dalamnya, ia tidak menajiskan air tersebut. Ia tidak menajiskan air tersebut. Jadi air itu kekal suci dan menyucikan. Contoh, kalau ada orang kencing dalam sungai, sebagai contoh, bukanlah menyebabkan orang tak boleh ambil wuduk daripada air sungai. Boleh ambil wuduk, cuma perbuatan dia kencing itu tak digalakkan lah. Dia kata para ulama, hadirin sidang jemaah, larangan kencing ini hanyalah kepada air yang tidak mengalir sahaja. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu kencing di dalam al-ma' ar-rakid, air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Larangan itu hukumnya makruh. Cumanya hadirin sidang jemaah, yang difahami adalah air yang mengalir tak makruh lah kalau kita kencing di dalamnya. Tetapi ada syarat juga, iaitu biarlah orang kata manusia tidak terkesan dengan perbuatan dia tersebut. Maknanya asalnya tidak makruh, cuma ia tidak digalakkan. Ia tidak digalakkan. Cuma kalau sekiranya berlaku ada orang kencing dalam sungai atau dia buang air besar dalam laut,
Air laut dia tidak menjadi najis, dan air sungai tidak menjadi najis, kerana kuantiti air itu melebihi daripada 2 kullah. Melebihi daripada 2 kullah. Tetapi kalau kuantiti air itu kurang daripada 2 kullah, maka najis yang masuk ke dalamnya, dia akan menyebabkan air itu menjadi mutanajis, bercampur dengan najis. Maka kategori air mutanajis ni dia tidak suci dan tidak menyucikan, hadirin sidang jemaah. Jadi sebab itu kita kena jelas dalam hal ini. Dia sebutan yang betul saya nak kena kongsikan juga, dan kita kena biasakan sebutan yang betul adalah 2 kullah. Kullah, bukannya 2 qalah. Saya tak tahu macam mana boleh datang 2 qalah tu, saya tak tahu. Tapi kullah, hadirin sidang jemaah. Sebab qalah dalam bahasa kita ada satu penamaan bagi objek tertentu. Macam contoh, kita pergi ke tempat wuduk kita, katalah ada qalah. Tapi qalah tu satu je. Mana ada masjid kita ada 2 qalah contohnya. Nanti kalau ada orang kata, oh ni masjid kita ni ada 1 qalah sahaja, kalau najis masuk dalam ni habis semua menjadi najis. Tak betul. Masjid kita ada 1 qalah tu betul, tapi 1 qalah tu lebih daripada 2 kullah. Di sini kita kena jelas tu. Yang kita ambil kira bukan qalah dalam bahasa Melayu, kullah dalam bahasa Arab. Dan 2 kullah itu adalah isi padu air. Kullah ni adalah nama kepada isi padu air, yang mana dalam perkiraan semasa ini jumlahnya adalah 216 liter. Jadi banyak tu kalau ikutkan, hadirin sidang jemaah. Jadi disebabkan itu kita kata kita kena jelas perbezaan ini. Maknanya kalau air itu lebih daripada 2 kullah, najis yang masuk ke dalamnya dia menyebabkan air itu tidak kotor. Tetapi ada exception, hadirin dan hadirat, ada pengecualian. Pengecualiannya bila, hadirin dan hadirat? Kita kata pengecualiannya walaupun air itu melebihi 2 kullah, tetapi sekiranya najis yang masuk mengubah sifat air, maka air itu walaupun jumlahnya banyak akan tetap menjadi najis, hadirin sidang jemaah. Yang tadi itu kalau najis masuk ke dalamnya, dia 2 kullah, air tersebut kuantitinya 2 kullah, maka air itu kekal suci dan menyucikan. Tetapi sekiranya najis yang masuk itu banyak juga sehingga mengubah sifat air, iaitu warna atau bau atau rasa air, maka air tersebut automatically menjadi mutanajis, hadirin sidang jemaah, menjadi bernajis. Sebagai contoh, air sungai, katalah na'udzubillah min zalik, berlaku pembunuhan manusia beramai-ramai contoh, lalu mayat ni semua dicampak ke dalam sungai, sehingga sungai tersebut, hadirin dan hadirat, berubah warnanya menjadi warna darah. Berubah warna sungai menjadi warna darah. Kerana apa? Kerana darah-darah manusia yang dibunuh tu mengalir dalam sungai tersebut. Maka kita katakan darah adalah najis. Darah adalah najis. Jadi berubah warna sungai, hadirin dan hadirat. Maka ini menjadikan air sungai itu pun adalah mutanajis. Maka tak boleh kita bersuci dengan air ini, walaupun asasnya jumlahnya melebihi daripada 2 kullah. Begitu. Kemudian kita masuk juga perbahasan pada bulan yang lepas tentang pembahagian najis, hadirin sidang jemaah, dan penulis kitab menyebut dengan panjang lebar berkenaan satu contoh najis. Yang ini kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Cuma kata para ulama, najis ini ia terbahagi kepada 3, hadirin dan hadirat. Najis terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah najis ringan. Najis ringan dalam bahasa Arab ia disebut sebagai najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Dan yang keduanya saya nak sebut kerana contohnya sedikit, saya dahulukan, ia adalah najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis mughallazah ni dalam bahasa Melayu najis berat. Saya nak bagi mudah ingatan, hadirin dan hadirat, supaya kita ni sentiasa ingat, najis mukhaffafah hanya ada satu sahaja. Najis ringan itu hanya ada satu sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki di bawah umur 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibu. Air kencing bayi lelaki bawah 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibunya sahaja. Jadi kalau ada satu baby ni, dia bawah 2 tahun, dia tak makan makanan kecuali dia makan susu ibu dia sahaja, duk menyusu sahaja dengan menyusu badan. Kemudian dia kencing, maka kencing dia najis ke tidak? Kita kata najis. Cuma ia termasuk dalam kategori najis ringan.
Dan najis ringan ni dekat mana membezakan dengan najis-najis yang lain? Yang membezakan ia adalah cara pembersihan dan penyucian. Itu yang membezakan najis ringan dengan najis-najis yang lain. Iaitu kalau najis bayi bawah 2 tahun tak makan kecuali susu ibu ini, bayi lelaki maksud saya, kita hanya perlu renjiskan sahaja air atau percikkan sahaja air ke tempat tersebut. Maka tak perlu basuh, sekadar percikkan sahaja air ke situ. Maknanya percikkan air atau renjiskan air di situ dah menghilangkan kenajisan pakaian. Contohnya yang terkena air kencing bayi bawah 2 tahun tersebut yang tidak makan kecuali susu ibu. Jadi ini adalah najis mukhaffafah. Yang kedua saya sebutkan tadi adalah mughallazah. Dan mughallazah ni kenapa saya dahulukan? Kerana contohnya sedikit juga. Dia bila kita ingat yang sedikit ni mudah kita nak ingat yang lain. Ni kalau kita terus pergi kepada contoh yang 10, nak ingat yang lepas-lepas tu jadi susah. Hadirin sidang jemaah. Najis mughallazah ini hanya ada 2 contoh. Hanya ada 2 contoh. Yang pertamanya adalah najis anjing. Yang keduanya adalah najis khinzir. Hadirin sidang jemaah. Cuma para ulama kita, saya tak nafikan, menambah, iaitu haiwan yang terhasil daripada salah satu daripada haiwan-haiwan yang 2 tersebut. Maknanya katalah seekor anjing mengadakan hubungan dengan seekor kambing sebagai contoh. Katakan dia dapat anak. Hadirin sidang jemaah. Maka anak dia itu juga adalah najis mughallazah. Walaupun mak dia kambing, pak dia anjing. Walaupun mak dia, kalau ikutkan mak dia bukan najis, kambing bukan najis. Kambing bukan najis. Tetapi ayah dia adalah anjing. Maka anak ni tadi menjadi mughallazah. Hadirin sidang jemaah. Anak ni menjadi mughallazah juga. Sebab itu kata para ulama, al-kalbu wal khinziru wa ma yatawalladu min far'i ahadihima. Anjing dan juga khinzir, dan apa yang terhasil daripada salah satu daripada 2 ekor haiwan tersebut. Hadirin dah hadirat. Jadi cara menyucikan najis mughallazah ini adalah kita membasuh dengan 7 kali basuhan air. Dan salah satu daripada 7 basuhan itu adalah air bercampur tanah. Air bercampur tanah. Berdalilkan sabda Nabi SAW, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ihdahunna bit-turab." Apabila seekor anjing menjilat pada bekas minuman salah seorang kamu, hendaklah kamu membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu basuhan tersebut adalah basuhan air bercampur tanah. Hadirin dah hadirat. Basuhan air bercampur tanah. Jadi yang saya nak sebutkan adalah, yang pertama tadi adalah air kencing bayi lelaki di bawah 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibu adalah najis ringan. Yang kedua adalah najis anjing dan khinzir ini adalah najis berat. Jadi 3 lah. Selain daripada yang 3 ini, semuanya adalah najis mutawassitah. Selain daripada 3 ini, semuanya adalah najis mutawassitah, iaitu najis sederhana. Najis sederhana. Maknanya air kencing manusia sebagai contoh. Air kencing manusia ni maknanya kecuali bayi lelaki bawah 2 tahun tadilah. Selain daripada bayi lelaki bawah 2 tahun yang tak makan kecuali susu ibu, selain daripada itu air kencingnya adalah mutawassitah, iaitu najis sederhana. Najis haiwan, najis manusia yang keluar daripada dubur apabila dia buang air besar, air mazi dan air wadi, maka ini adalah najis. Air mani tidak najis, air mani suci. Hadirin sidang jemaah. Dan antara najis lagi adalah darah dan juga nanah dan juga arak. Dan ini antara yang telah disebutkan pada kuliah yang lepas. Kemudian pada malam ini, hadirin sidang jemaah, kita nak sambung sedikit apa yang dikatakan oleh penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar. Wa yajibu alaihi al-istibra'u min al-bauli hatta yaghliba ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yakhruj. Terjemahannya, dan menjadi wajib atau menjadi kewajipan ke atas seseorang itu yang baru lepas membuang air untuk dia istibra'. Istibra' ni adalah proses untuk dia membersihkan kemaluannya daripada najis. Hadirin sidang jemaah. Walaupun kita tahu ia berbeza sedikit dengan istinja. Istinja itulah yang sebenarnya membersihkan kemaluan, kubul dan dubur daripada najis menggunakan air. Kalau contoh kita lepas buang air kecil,
kita basuh kemaluan dengan air. Ini nama dia istinja. Ini namanya istinja. Kita baru lepas buang air besar, kemudian kita membasuh dubur kita tempat keluar najis tersebut dengan air. Itu namanya istinja. Tapi istibra' ni adalah dia memastikan najis tu telah keluar habis. Itu makna istibra'. Maknanya dia memastikan najis tu telah selesai keluar sehingga habis. Hadirin sidang jemaah. Supaya pada hukum dia adalah wajib, sebagaimana kata penulis kitab, hatta yaghliba ala zannihi annahu la ya'udu wa la yakhruj. Sehingga berat sangkaan dia najis tersebut tidak akan kembali dan tidak akan keluar lagi. Macam tu. Jadi itu nama dia istibra'. Itu namanya adalah istibra'. Dan pensyarah kitab ini iaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitabnya Sulamul Munajah Syarah Safinatis Salah, beliau berpendapat bahawasanya cara untuk kita istibra' ni boleh jadi berbeza ikut individu. Ada orang dia tekan-tekan perut dia. Maknanya bila lepas dia buang air kecil tu, dia tekan perut dia supaya air kencing tu keluar habis. Itu pun termasuk juga dalam istibra'. Ada orang kalau lelaki dia lurutkan kemaluan dia, hadirin sidang jemaah, dengan tangan kirinya untuk dia pastikan najis itu, iaitu air kencing, tidak keluar lagi. Ada orang dia kata penulis kitab, pensyarah kitab ini ataupun Syekh Nawawi Banten rahmatullah alaih, dia kata apa? Dia kata ada orang dia berjalan. Bila dia berjalan tu maknanya air kencing itu dah tak keluar lagi dah. Dia pastikan dalam tempoh dia berjalan tu maka air kencing itu telah keluar. Dan ada orang dengan pelbagai cara lagi. Kata Nawawi Banten rahmatullah alaih, wazalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Dan hal ini berbeza mengikut perbezaan manusia. Maknanya setiap orang mungkin, dan dia kata wa kullun a'raf bi tab'ihi, dan setiap manusia kenal diri dia sendiri. Maknanya kita lebih kenal diri kita, kita tahu tentang tabiat kita macam mana ikut cara kita yang mudah. Ada orang dia berdeham, dalam ni pada sebut, maknanya dia berdeham. Maknanya kalau dikatakan di sini tujuan dia semuanya tak lari, dia lurut kemaluan ke, dia tekan perut ke, dia berdeham ke, dia berjalan ke, dia sekian dan sekian. Tujuannya semuanya untuk istibra', untuk dia menyelesaikan sehingga habis najis tersebut, supaya najis tu tak keluar lagi ketika dia sedang ketika dia dalam keadaan telah istinja dan seumpamanya. Hadirin sidang jemaah. Kemudian selepas istibra' itu, kata penulis kitab, summa yastanji. Maknanya selepas dia istibra', maknanya selepas dia pastikan najis semua dah keluar, dah tidak kembali dan tidak keluar lagi, barulah dia beristinja. Summa yastanji. Dan summa dari sudut bahasa Arab yufidu tartib, yufidu at-tartib. Maknanya itu adalah turutan, hadirin sidang jemaah. Maknanya selepas kita buang air kecil sebagai contoh, kita istibra' dahulu. Maknanya pastikan air kencing telah keluar habis. Begitu. Pastikan air kencing telah keluar habis. Dan bila kita dah habis istibra', barulah kita istinja. Ini maknanya ikut turutan tersebut, barulah beristinja. Wa yurkhi duburahu hatta yaghsila ma fi tabaqatihi minan najasah. Yurkhi duburahu ni maknanya dan dia membuka duburnya dari sudut, maknanya dia duduk dalam keadaan yang duburnya terbuka dan tidak tertutup. Maknanya halaqah dubur itu terdedah supaya dia dapat membasuh di bahagian permukaan lingkaran dubur tersebut yang bernajis. Hadirin sidang jemaah, dan inilah yang dinama sebagai apa? Sebagai istinja. Dia kata wa yurkhi duburahu hatta yaghsila ma fi tabaqatihi minan najasah. Maknanya dan dia membuka atau meluaskan duburnya supaya dia dapat membasuh pada bahagian tempat keluar najis itu, apa najis-najis yang terdapat. Wayadlukuhu, hadirin sidang jemaah, wayadlukuhu. Dan ad-dalku terjemahannya adalah menggosok. Hadirin sidang, ad-dalku ini terjemahannya adalah menggosok. Maknanya kalau dia buang air besar itu, dia membersihkan kemaluannya untuk istinja, iaitu kemaluan belakang dia, dubur dia, dan disunatkan dengan tangan kiri. Hadirin sidang jemaah, kerana kita tahu bahawasanya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan tangan kiri dalam perkara-perkara yang kotor baginda. Maknanya kalau baginda nak pegang kemaluan, tangan kiri, membersih kemaluan, tangan kiri, membasuh kubul dan dubur, tangan kiri, begitu.
Jadi dia kata di sini dia ad-dalk, dia gosok. Hadirin sidang jemaah, ad-dalku ini adalah gosok. Wa yadlukuhu hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'm an-najasati wa launiha wa rihiha. Dan tujuan dia itu menggosok duburnya sehingga dia menyangka dengan sangkaan yang berat, ataupun sehingga berat sangkaan dia, hadirin sidang jemaah, telah hilangnya sifat najis, telah hilangnya sifat najis, iaitu bau najis ke, warna najis ke, atau rasa najis. Maknanya basuh biar bagi bersih, hadirin sidang jemaah. Dan itulah dianya yang dinamakan sebagai apa? Sebagai istinja. Wa matalaqatin najasatul mazkurah fa in kana kullataini lam yanjus illa in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu. Apabila air terkena dengan najis-najis yang telah disebutkan. Nah, ini kita telah sebutkan dalam bulan yang lepas, iaitu darah, nanah, dan juga air kencing manusia, najis manusia, air kencing haiwan, najis haiwan. Semua ini adalah kategori-kategori najis. Dan kata penulis kitab, sekiranya najis-najis yang telah disebutkan itu terkena dengan air, fa in kana kullatain, sekiranya air tersebut kuantitinya 2 kullah, maka lam yanjus, maka air tidak menjadi najis, air tidak menjadi najis. Dan kita telah sebutkan sebentar tadi bahawasanya 2 kullah menyamai 216 liter, 216 liter. Jadi kalau macam di tangan saya ini, hadirin sidang jemaah, yang ni tidak sampai 216 liter. Ini dalam ni dia kata berapa? Tak ada tulis pula. Tapi beberapa liter sahaja, hadirin sidang jemaah, 300 mililiter. 300 mililiter. Dan yang tu bukannya mililiter, yang tu liter. 1 liter 1000 mililiter, hadirin sidang jemaah. Jadi 216 liter, bukan 216 mililiter. Yang ni 300 mililiter. Maknanya memang sangat kurang daripada 2 kullah. 1 kullah pun tidak sampai. Jadi kalau ada najis darah masuk dalam ini, hadirin sidang jemaah, maka darah tersebut menajiskan air. Darah tersebut menajiskan air. Maka dia tidak suci dan tidak menyucikan. Tapi hukum asal yang ni suci dan menyucikan. Boleh kita ambil wuduk dengan air sebegini? Bukan tidak boleh. Boleh, hadirin sidang jemaah. Jadi kalau air tersebut dia bercampur dengan najis-najis yang kita telah sebutkan pada bulan yang lepas, yang telah saya sebutkan sedikitnya daripada perbahasan pada malam ini, sekiranya air itu jumlahnya 2 kullah, maka air tersebut tidak menjadi najis. Tetapi ada pengecualian, kata penulis kitab, illa, kecuali in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw riha, kecuali jika najis tersebut mengubah rasa air, atau mengubah warna air, atau mengubah bau air. Hadirin sidang jemaah, maknanya sekiranya najis mengubah sifat air, maka ia menjadikan air tersebut adalah sebagai bernajis, sebagai bernajis. Wa yathuru bi zawali taghayyur, dan bila air tersebut yang banyak, lebih daripada 2 kullah itu, bila najis masuk dan mengubah sifat air, warna ke, bau ke, rasa, boleh tak air itu menjadi suci balik? Jadi kata penulis kitab, kata boleh. Wa yathur, dan ia akan menjadi suci bi zawali taghayyur, apabila hilangnya perubahan tersebut. Maknanya dia kembali kepada bentuk asal dia, warna asal dia, bau asal dia, dan rasa asal dia. Macam mana cara nak hilangnya perubahan tersebut? Dia kata bizawali taghayyur binafsih. Maknanya mungkin bila dia terlalu lama, dia akan hilang dah kesan-kesan najis tersebut. Maknanya bau, warna dan rasa najis sudah tidak ada, maka air itu kembali suci dan menyucikan. Hadirin sidang jemaah. Baik. Ataupun bila air hujan yang turun kepada sungai tersebut menjadikan hilang bau-bau najis dan rasa najis dan warna najis. Jadi kata Syekh Nawawi Bantai, au bimatarin yanhamir, maknanya hujan yang turun menimpa kepada sungai air tersebut yang lebih daripada 2 kullah, maka ia menjadikan kembali air tersebut sebagai suci. Hadirin sidang jemaah. Wa in kana tu merujuk wa in kana al-ma, sekiranya air tersebut aqal minha, maknanya sekiranya air tersebut kurang daripadanya. Minha tu kembali daripada minha tu, iaitu kurang min kullatain, kurang daripada 2 kullah.
sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kullah, yanjusu bil mulaqati wa illam yataghayyar, maka air itu akan menjadi najis sekalipun air itu tidak berubah sifatnya. Macam kita katalah, masuk najis darah contoh dalam ni, tapi mungkin tak berubah warna air ni. Sebab contohlah katakan tidak berubah warna air, tapi darah masuk dan darah adalah najis, maka air ni menjadi mutanajis. Begitu juga katalah air kencing manusia dewasa masuk dalam air sebagai contoh, maka katalah dia tidak berubah, tapi air ni dah menjadi najis kerana kurang daripada 2 kullah. Hadirin sidang jemaah, wa yathuru bi bulughihi kullatain. Macam mana air tersebut yang kurang daripada 2 kullah itu boleh menjadi suci? Dia boleh menjadi suci sekiranya ia menjadi 2 kullah. Maknanya adalah satu kawasan, satu lubang tu sebagai contoh, ada air dalam tu yang bertakung. Air tu mungkin sedikit tak lebih daripada 2 kullah, jadi najis masuk, maka najis menjadikan air tersebut sebagai bernajis, iaitu mutanajis. Tapi katalah kawasan tu lubang besar dan hujan turun dengan lebat, jadi air itu menjadi 2 kullah, katakan menjadi banyak. Hadirin sidang jemaah, ini contoh. Maka itu menjadikan air yang itu tadi sudah menjadi suci, walaupun tadi dia menjadi najis, tetapi bila dah menjadi 2 kullah, maka air itu menjadi suci. Hadirin sidang jemaah. Dan yang terakhir, wa mata laqatin najasatul mazkuratu ma'i'an ghairal ma' tanajjasa bimulaqatiha qalilan aw katsira, taghayyar aw lam yataghayyar, wala yathur qat, wala yathur qat. Terjemahannya hadirin sidang jemaah sebagai penutup, sekiranya najis yang kita telah sebutkan sebelum-sebelum ini, darah dan seumpamanya itu, nanah dan seumpamanya, air kencing manusia, air kencing haiwan, najis manusia, najis haiwan, ia terkena dengan ma'i', iaitu cecair-cecair seperti minyak dan seumpamanya, iaitu al-ma'i' ni adalah cecair selain air, cecair selain air. Tanajjas bimulaqatiha, maka ini akan menjadikan cairan tersebut bernajis. Hadirin sidang jemaah, qalilan aw katsira, sama ada ia sedikit atau ia banyak, sama ada berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya, dan air itu memang tidak akan menjadi suci, iaitu cecair tersebut, yakni cecair selain daripada air. Ma'i' ni adalah cecair selain daripada air, seperti minyak sebagai contoh. Jadi dia tidak akan menjadi suci sekiranya najis terkena kepada dia. Maknanya ada orang kencing ke tempat tersebut, ataupun ada orang buang air besar kena ke situ, maka walaupun jumlahnya sedikit ke banyak ke, berubah sifat ke tak berubah sifat, maka ia tidak menjadi suci, ia adalah bernajis, ia adalah bernajis. Hadirin dan hadirat, jadi selesai dah perbahasan kita berkenaan dengan perbahasan najis. Hadirin sidang jemaah, dan insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk berkenaan dengan bersuci dengan cara berwuduk dan mandi wajib. Bersuci dengan cara berwuduk dan mandi wajib. Hadirin dan hadirat, jadi memadai sekadar itu perbahasan kita kerana waktu pun telah masuk. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.